Umat Islam di RRT hidup dengan bebas melaksanakan menjalankan ibadahnya, agama Islamnya dengan damai. Maka tidak benar kalau ada isu bahwa tidak benar kalau ada berita hoax bahwa pemerintah RRC menindas umat Islam. Bisa berkunjung ke Tiongkok untuk menyaksikan dengan mata sendiri masjid-masjid dan kehidupan yang sebenar-benarnya di Tiongkok. Xinjiang ada 20.000 masjid. Dan setiap 500 orang di Xinjiang memiliki satu masjid. Itu presentasenya lebih tinggi daripada negara-negara yang membuat hoax tentang Tiongkok dan perilaku mereka kepada Muslim di negara mereka sendiri juga jauh lebih buruk. Perlu diketahui oleh anak-anak bahwa negara Tiongkok sejak dulu bukan negara kolonial, penjajah, bukan. 我想告诉在这边的所有的学员，中国自古以来就不是殖民国家。 Sampai sekarang negara RRT tidak pernah bikin gaduh di negara-negara lain. Suriah, Irak, Afghanistan, Somali, Libya, bukan RRT yang bikin gaduh perang saudara. Libanon, Yaman, bukan RRT yang menyebabkan gaduh itu. Islam yang datang ke negeri Tiongkok jauh lebih dahulu daripada di Indonesia. 伊斯兰教进入中国远比伊斯兰教进入印尼而早得多。 Ke Tiongkok sudah lebih dari 1000 tahun. Ke Xinjiang, Hangzhou, Kunming, Zhengzhou, ya, Xi'an, Beijing. Di Beijing ada 26 masjid. Saya udah datang semua, udah lihat semua. Semuanya sekarang umat Islam di RRT hidup dengan bebas melaksanakan menjalankan ibadahnya, agama Islamnya dengan damai. Maka tidak benar kalau ada isu bahwa tidak benar kalau ada berita hoax bahwa pemerintah RRC menindas umat Islam. 早在1000多年前，伊斯兰教就传播到了中国的很多城市，很多地方，包括新疆、杭州、昆明、郑州、西安和北京。在北京有26所清真寺，我去过北京的所有这26所清真寺。这个伊斯兰的教徒信徒们。 中国的伊斯兰的信徒们，生活的很好，他们能够自由的履行他们的宗教义务，因此，有一些虚假的新闻和炒作，说中国政府欺压或者是限制伊斯兰教这个穆斯林的这个宗教信仰，这是不对的。Islam berkembang di negeri RRT. Masjid-masjid bagus sekarang. Imamnya dapat gaji, dapat honor dari pemerintah. Kalau uang sini sekitar 6 juta rupiah imam masjidnya. Pesantren ada, saya lihat sendiri di Kunming ada pesantren, ada kitab kuning dibaca. Malah cara memberikan makna, memberikan tanda-tanda menerjemahkan bahasa Arab sama dengan pesantren di sini. 伊斯兰在中国得到了很好的发展。在中国，这个伊斯兰教的长老或者是阿訇，他们得到政府的这个支持，能够得到工资。在昆明也有经学院，在经学院里边会教授古兰经的一些知识，也会对古兰经进行一些阐释。这个同我们印尼是一样的。
Bahkan beberapa ulama, tokoh-tokoh muslim dahulu yang terkenal dengan panggilan wali 9, penyebar agama Islam di Nusantara, banyak sekali berketurunan Chinese. Antara lain ada Raden Fatah, itu ibunya Chinese muslimah yang dinikah oleh Raja Majapahit. 在从前印尼伊斯兰教传播的过程中，甚至有长老，就被称为9大贤人。这9大贤人中，很多都是这个华裔的。比如说举例子是拉登发大这位，他的母亲就是一名中国的华裔的女性，她与麻洛巴歇王结婚后生下了这个9贤人。Ada ulama besar Sunan Gunung Jati di Cirebon, punya istri Cina, jadi Chinese, namanya Ong Tin. 也有一名著名的大长老，在这个泗水那边，他也娶了一名这个华裔的女子。Kesimpulannya, hubungan umat Islam, Chinese dan Indonesia Nusantara sejak dulu sudah lama sekali sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, hubungan antara Chinese dan Muslim Chinese dengan Nusantara sangat erat sekali. Antara lain pasukan Chinese yang datang akan membalas dendam kepada kerajaan Singosari itu dipimpin oleh 3 panglima jenderal Muslim, yaitu namanya Kausing, Ikamize, Sipi, kira-kira. 因此，早在这个印尼的这个伊斯兰王朝建立之前，以及印尼这个建国之前，两国的伊斯兰穆斯林的交往就是络绎不绝。比如说，在这个古代历史上，就曾经有这个中国的军队在印尼，这个其中有3名将领，他们是这个这个穆斯林在这边传播这个伊斯兰教。Dan ada seorang ulama besar hafal Quran, itu dari Chinese, namanya Syekh Hasanuddin, dipanggil Syekh Kuro, di Kerawang, Jawa Barat. Itu dari Cina itu, Syekh Kuro itu. Namanya Syekh Hasanuddin aslinya, dipanggil Syekh Kuro karena suaranya enak, ahli baca Quran. 也有另外一名在西爪哇的这个大长老，名字叫哈山努丁，他也在这个印尼传播这个伊斯兰教。Itu yang akan menyebarkan Islam di Jawa Barat. 非常有利于这个伊斯兰教在西爪哇的传播。Bahkan sekarang pun pemerintah RRC selalu bersama negara-negara Muslim. 甚至是现在中国政府也一直同伊斯兰国家站在一起。Di PBB Chinese RRC selalu mendukung Palestina. 在联合国，中国一直支持巴勒斯坦。Selalu mengutuk tindakan Israel. 一直谴责以色列的做法。 RRC membangun hubungan baik dengan Iran, dengan Suriah, dengan Sudan, dan beberapa negara-negara Islam yang lain, Aljazair, Libya, Mesir, semuanya. Dengan negara-negara Islam sangat baik hubungannya dalam memperjuangkan hak kemerdekaan Palestina. 中国同许多伊斯兰教国家或者穆斯林人数很多的国家保持着非常友好的关系，包括伊朗、叙利亚、苏丹、利比亚、埃及等等，也在多个场合为巴勒斯坦仗义直言。
Nah, sekarang RRT sudah menjadi raksasa. Sekarang sudah menjadi negara besar dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, bahkan sampai mempunyai Mas Imam? Satelit sendiri namanya Daibu ya. Paido. Satelit. Ya, Paido. Ini luar biasa. Sehingga RRT tidak usah pakai Google. Nggak usah pakai satelit dari barat. Sudah punya satelit sendiri seperti Google. 现在中国已经成为世界上的大国，尤其是在科技领域的这个技术非常的世界先进，甚至拥有了自己的这个导航卫星北斗，北斗是非常厉害的，因此中国现在已经不需要运用谷歌这样的导航的卫星。 Di bidang perdagangan, industri, pabrik-pabrik, pertanian, peternakan luar biasa, saya menyaksikan sendiri. Luar biasa, sangat maju sekali. 我在中国的时候，亲眼见证了中国的经济、贸易、农业、养殖等各方面的发展都是非同寻常的。 Bahkan investasi ke negeri kita sangat besar, antara lain membangun smelter, tambang-tambang smelter. 我也看到现在中国中国到印尼的投资也非常的多，尤其是在矿产的冶炼方面。 Semua masyarakat dunia internasional sangat menghormati RRT. 现在世界非常的尊重中国。 Nah, dengan tetap menjaga budayanya, tetap menjaga tradisinya, itu yang hebat itu. Dengan tetap tradisi-tradisi leluhur dipertahankan di China sana. 而且值得令人称赞的就是中国在发展的同时，仍然十分注意保存自己的文化和传统，比如这个一些关于祖先崇拜的传统就被保存得很好，我自己看到的。 Nabi Muhammad bersabda, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Tidak mengatakan sampai ke Greek atau sampai ke Egypt. Waktu itu kan Greek kan sangat maju. Tapi mengatakan sampai ke negeri Cina. Ini 15 abad yang lalu Nabi Muhammad berkata demikian. 早在15个世纪以前，先知真主就曾经说过，学问远在中国，也亦将求之。中国是我们学习的对象。 Maka siapa yang nanti tamat dari sini mau kuliah ke RRT siapa? Angkat tangan. 在这边的人毕业之后，有谁想去中国，请举手。Ayo, siapa yang ingin nanti? Terakhir, kita ingin bagaimana kalau kita ada festival, bikin festival bersama yang menunjukkan budaya Chinese dengan gaya hidup seorang Muslim. Dengan lifestyle Muslim, jadi culture of Chinese and style Muslim, lifestyle Muslim. 因此，我想，有一个提议，就是我们可以搞一些这个文化节，展示一些中华穆斯林、华人穆斯林的这些生活和传统等等。 Karena salah satu bukti baju koko, nah baju itu ya, baju koko mana coba lihat, berdiri. Itu baju, ayo satu orang berdiri. Itu baju koko, itu baju orang Islam, ciri khas orang Islam. Namanya saja koko, bahasa Cina itu, bahasa Chinese. 这个衣服的名字叫蝈蝈服，甚至是这个读音其实都是来自于中文的。Ya udah. Jadi kita banyak mengambil bahasa dari Chinese, banyak sekali. Sate, tahu, iya tahu itu bahasa Cina. Tahu,
sate, apalagi Pak Bina, apalagi Pak Bina? Bakso, apalagi? Apa? Somai. 在印尼语中有很多词汇都取自于中文，比如说沙爹、这个豆腐、肉丸、烧麦等等。Terima kasih atas kehadiran Bapak ke pesantren ini. Pesannya adalah boarding school yang sehari-hari dididik anak-anak menjalankan agama Islam dengan benar, menggali, mempelajari ilmu agama Islam dengan benar. Sehingga tidak mungkin mereka ini, murid-murid di sini akan menjadi radikal. Tidak mungkin. Tidak mungkin akan menjadi radikal, apalagi sampai teroris. Kita dididik benar-benar Islam yang sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih. 大使先生，我想跟您这个说的是，在我们的寄宿学校，每天都是用非常正确的方式教授真正的正确的伊斯兰教，因此所有在这边的学生不可能去相信一些极端的思想，也不可能最后发展成恐怖主义分子。这个请您放心。再一次对您的到来感到由衷的高兴。Saya kebetulan sekarang ketua lembaga persahabatan organisasi Islam 14 organisasi. Saya ketuanya. Sekretarisnya Pak Haji Deni. Itu dari PITI, dari Islam Tionghoa. 我现在是印尼伊斯兰组织友好协会的总主席，在这个友好协会中有14个这个伊斯兰组织。Saya akan selalu berusaha bersahabat dengan RSC melalui Bapak Dubes. 我愿一直对华友好，并通过您这个与中国建立良好的关系。Seperti sebelum ada pandemi COVID, saya selalu pergi ke Chinese setiap tahun waktu duta besar yang dulu. 在疫情之前，我每年都去中国访问。Itu juga Chinese Muslim, Dr. Bina Suhendra. 这个是中华穆斯林协会的。Terima kasih, terima kasih. 非常感谢。本来已经安排我说过话了，但是听了赛义德先生刚才热情友好的讲话，我想再补充2句，多耽误大家2分钟时间。Memang saya sudah memberi sambutan, tetapi setelah mendengar sambutan yang sangat bersahabat dan akrab dari Pak Kiai, saya ingin menambah sedikit. 我觉得刚才赛义德阁下刚才的讲话，不仅是体现出他对中国的友好感情，我觉得更反映出了他作为一个穆斯林，作为一个伊斯兰的长者、一个智者，他所表现出来的对事实的尊重和对诚信的尊重。Dan saya merasa dari sambutan Pak Kiai tadi bukan hanya memperlihatkan Pak Kiai sebagai seorang yang bersahabat dengan Tiongkok, tetapi juga seorang yang sangat bijaksana yang menghormati kenyataan dan fakta. 赛义德阁下刚才对中国穆斯林群体、对中国一些民族地区生活、宗教，他的描述是完全是建立在他自己亲眼所见的基础之上。这确实跟有些国家完全出于政治目的对中国的宗教和民族政策进行一些抹黑，是完全是不一样的。Dan cerita Pak Kiai tentang kehidupan kaum Muslim di Tiongkok itu berdasarkan mata beliau sendiri dan tidak seperti sebagian negara yang berdasarkan intensi atau tujuan politik tertentu untuk menggorengkan isu dan menempelkan tabel yang kurang bagus kepada Tiongkok. 赛义德先生刚才描绘了中国很多城市拥有的这个清真寺和他们的一些宗教场所。我真的作为中国大使，我非常欢迎今天在座的学员，一旦中国的疫情得到控制之后，你们能有机会去中国，去亲眼所见，亲自经历一下。Dan tadi Pak Kiai juga menyebutkan banyak masjid dan tempat ibadah di kota-kota Tiongkok
Dan sebagai Duta Besar Tiongkok, saya sangat menyambut murid-murid pesantren di sini setelah COVID selesai bisa berkunjung ke Tiongkok untuk menyaksikan dengan mata sendiri masjid-masjid dan kehidupan yang sebenar-benarnya di Tiongkok. 大家可能在有一些西方的媒体上看到说中国的新疆对穆斯林怎么样不好，他们受到了怎么样的限制。其实如果说等疫情结束之后，大家去新疆自己走走看看，就像赛义德先生自己去看过的一样，在新疆有2万多座清真寺，平均500个穆斯林信众就能够有一座清真寺，这个比例远远的大于在新疆问题上指责抹黑中国的那些国家自己国内对待穆斯林的情况。Dan ada sebagian media-media dari dunia barat mengatakan ada pembatasan pemerintah Tiongkok terhadap Muslim di Tiongkok, dan itu sebenarnya tidak benar dan itu semua hoax. Dan apabila pandemi sudah selesai dan kondisinya memungkinkan, kami sangat welcome teman-teman Indonesia bisa berkunjung ke Xinjiang untuk jalan-jalan dan lihat-lihat. Dan saya kasih beberapa angka saja. Di Xinjiang ada 20.000 masjid. Dan setiap 500 orang di Xinjiang memiliki satu masjid. Itu presentasenya lebih tinggi daripada negara-negara yang membuat hoax tentang Tiongkok dan perilaku mereka kepada Muslim di negara mereka sendiri juga jauh lebih buruk. 在国际事务中，正如赛义德先生刚才所讲，中国一直是穆斯林朋友、伊斯兰国家的，我们都是好伙伴。 Memang saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pak Kiai tentang urusan internasional karena pemerintah Tiongkok selalu menjaga hubungan persahabatan dengan negara-negara Islam di dunia. 这个世界仍然存在着不公平，大家可以看看冷战结束以来世界上发生的战争，有很多 都是针对的穆斯林国家的朋友，比如说刚才赛义德先生已经讲到的，包括伊拉克、包括阿富汗、包括利比亚、包括叙利亚。Dunia sekarang masih ada banyak ketidakstabilan dan ada banyak perang yang terjadi setelah perang dingin selesai yang sebenarnya bersasaran kepada negara-negara Islam. Seperti sudah banyak disebut oleh Pak Kiai tadi, perang Irak, Suriah dan sebagainya. 更不用说长期以来一直存在的巴勒斯坦问题。 Apalagi masalah Palestina yang selama ini selalu ada. 所以在所有这些问题上，中国一直坚定地站在伊斯兰国家一面。 Di semua masalah tersebut, Tiongkok sangat teguh untuk berdiri bersama dengan negara-negara Islam. 今年2月，中国外长历史上第一次受邀参加了伊斯兰国家会议组织的外长理事会，并且呢，在会上做了一个重要的讲话。 Pada Februari tahun ini, Menteri Luar Negeri Tiongkok pertama kali hadir rapat Menlu Organisasi Kerjasama Islam. 他在会上明确提出，中国和伊斯兰国家一定要做相互加强沟通、促进发展、维护和平和安全，以及在文化文明上互学互鉴的伙伴。我们是这么说的，我们也一定是这么做。 Dan pada rapat tersebut beliau mengajukan bahwa Tiongkok akan menjadi mitra dan sahabat dengan dunia Islam, di mana kita saling mengintensifkan komunikasi, saling mendorong pembangunan bersama-sama
memelihara perdamaian dan stabilitas dan saling belajar kebudayaan. Dan itu bukan hanya perkataan-perkataan Tiongkok saja, tetapi akan benar-benar dilaksanakan dan sedang kita laksanakan. 最后，我想说一下，我已经今天注意到了热情的学员们，有很多是希望能够到中国去看一看，去加强学习交流。当然，我看到了这个主要是来自于这边的学员。 Terakhir saya tadi perhatikan ada murid-murid yang ingin jalan-jalan ke Tiongkok yang 不仅仅是去看一圈，而是去上学。Tapi sebagian besar itu dari sana. 我可以告诉大家，在疫情之前，赛义德阁下他个人做出了很大努力，安排了很多这个穆斯林的学生到中国去留学，去接触，哪怕去交往。 Informasi saja sebelum pandemi terjadi, karena ada usaha Pak Kiai, ada murid-murid dari pesantren dan dari Indonesia, ya belajar atau berkunjung pertukaran di Tiongkok. 我在这可以告诉大家，一旦疫情得到有效控制，中国恢复了这个所有的这个进出境这些跟过去一样的情况下，我们一定会欢迎更多的穆斯林学员到中国去上学、去交往、去交流。 Asal pandemi nanti dikendali dengan efektif, sikap kami sangat jelas, yaitu pasti akan mengundang lebih banyak Muslim dan terutama murid-murid dari pesantren ini bisa sekolah di sana. 好，谢谢大家。 Terima kasih. Perlu diketahui oleh anak-anak bahwa negara Tiongkok sejak dulu bukan negara kolonial, penjajah, bukan. 我想告诉在这边的所有的学员，中国自古以来就不是殖民国家。 Sampai sekarang negara RRT tidak pernah bikin gaduh di negara-negara lain. Suriah, Irak, Afghanistan, Somali, Libya, bukan RRT yang bikin gaduh perang saudara. Libanon, Yaman, bukan RRT yang menyebabkan gaduh itu.